Salam sejahtera, nama saya Wong Keng Hua. Dalam video ini, kami akan membentangkan ancaman kes budi cyber dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ini adalah adik kumpulan yang berada dalam kumpulan 52. Sebagai pengenalan, apa yang dimaksudkan budi cyber? Pada umumnya, budi cyber adalah perbuatan membuli dengan menggunakan alat digital untuk mengganggu atau menyusahkan seseorang. Budi cyber juga melibatkan keadaan gangguan dan penderaan yang berterusan terhadap seseorang oleh sekumpulan individu yang menggunakan rangkaian komputer dan sumber-sumber teknologi yang sedia ada seperti telefon pintar dan tablet. Sebagai contoh, kegiatan budi cyber termasuklah menghantar email atau mesej gangguan, memanjangkan email kepada orang lain, dan menyebarkan komen senonoh melalui internet. Ini akan mencecahkan kesihatan emosi dan mental mangsa kes budi cyber. Menurut Persatuan Pengguna Cyber Malaysia 2021, ia melaporkan Malaysia berada di kedudukan kelima dunia dalam kategori budi cyber sekaligus menjadikan Malaysia di tempat pertama di Asia sebagai kaki budi di alam maya. Oleh itu, penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji ancaman kes budi cyber dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Tan Khairul. Hari ini saya akan membentangkan 2.0 permasalahan kajian dan isu. Terdapat dua permasalahan kajian dalam kajian ini, iaitu masalah masyarakat yang kekurangan kesedaran tentang kesan ancaman kes budi cyber yang berlaku di Malaysia. Yang kedua ialah pengabaian pengalaman etika dan adab semasa menggunakan media sosial. Bagi permasalahan kajian yang pertama ialah masalah masyarakat yang kekurangan kesedaran tentang kesan ancaman kes budi cyber yang berlaku di Malaysia. Isu ini adalah sangat serius kerana ancaman kes budi cyber akan memberikan kesan yang buruk dan teruk kepada mangsa yang daripada berbagai segi seperti emosi, fizikal dan mental. Oleh itu, kesan-kesan tersebut juga akan menyebabkan mangsa-mangsa menghadapi kesusahan serta sesetengah orang membunuhkan diri. Selain itu, permasalahan yang kedua ialah pengabaian pengalaman etika dan adab semasa menggunakan media sosial. Isu ini juga merupakan satu punca yang menyebabkan peningkatan kes budi cyber di Malaysia. Hal ini demikian kerana pengabaian pengalaman etika dan adab oleh masyarakat adalah sangat penting. Kesimpulannya, penggunaan media sosial haruslah menggunakan platform media sosial dengan berfaedah atau bijak supaya dapat mengurangkan kes budi cyber yang berlaku di Malaysia pada masa depan. Terima kasih. Terima kasih Kang Khairul. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Hayati Rahayu binti Hasli. Sekarang saya akan membentangkan tentang objektif dan skop kajian kami. Objektif yang pertama yang kami perolehi dalam kajian ini adalah meninjau kekerapan ancaman kes budi cyber yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain itu, mengenal pasti kepentingan mempunyai etika dan peradaban yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa buli cyber itu dapat menjurus kepada perkara yang tidak diingini seperti perkara buruk. Objektif yang terakhir adalah menyelidik langkah-langkah dalam usaha pencegahan ancaman kes buli cyber supaya dapat mendalami cara masyarakat bertindak di Malaysia. Seterusnya adalah skop kajian. Dalam skop kajian yang kami kaji, kami telah menyasarkan mahasiswa dan mahasiswi sarjana muda Universiti Sains Malaysia sebagai responden dan target utama kami untuk memperoleh perspektif mereka dengan menganalisis hasil daripada kajian melalui link Google Form yang telah kami sebar melalui WhatsApp dan Telegram. Disebabkan halangan utama kami iaitu pandemik COVID-19, kami memperoleh respon secara atas talian sahaja untuk memudahkan kedua-dua belah pihak. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Hai, Dokter, saya Yan Zihin. Sekarang saya akan menerangkan aktiviti dan proses kajian kumpulan kami. Proses pertama ialah kumpulan kami telah menyediakan dan menghantar kertas cadana selepas siap. Selepas itu, kumpulan kami telah menyediakan dan mengedarkan Google Form kepada responden yang terdiri daripada masyarakat rakyat Malaysia. Google Form ini adalah diedarkan secara atas talian dan tata prima akan dikumpulkan. Proses ketiga ialah kumpulan kami akan menganalisis data-data yang diperolehi dari Google Form dan akhirnya kumpulan kami telah menyediakan poster infografi untuk projek kajian kita. Untuk menggunakan kajian kumpulan kami, data sekunder juga dikumpulkan dari internet kerana maklumat yang diperolehi lebih luas. Sekarang saya akan menerangkan data analisis dalam bahagian demografi responden. Menurut data yang diperolehi, terdapat 55 orang responden ialah perempuan dan 45 orang ialah lelaki. Selepas itu, terdapat 20 orang responden ialah 20 tahun dan ke bawah. 74 orang responden ialah 20 hingga 30 tahun, 4 orang responden ialah 31 hingga 40 tahun, serta 2 orang ialah 41 tahun dan ke atas. Manakala 32 orang responden ialah bangsa Melayu, 53 orang responden ialah bangsa Cina, 13 orang responden ialah bangsa India dan 2 orang responden ialah bangsa lain. Kemudian terdapat 61 orang responden adalah dari USM, seorang dari UCSI, seorang dari Tarus, seorang dari UMK, 2 orang dari URIMAS, seorang responden dari UTM, 5 orang responden dari UUM, dan 28 orang responden adalah dari institusi lain. Dalam bahagian tahap pendidikan, majoriti responden ialah ijazah sarjana muda iaitu 69 orang responden. Terdapat 9 orang responden ialah SPN, 15 orang responden ialah STPN, dan tiada orang dari matrikulasi, 3 orang ialah diploma adult foundation, dan 2 orang ialah ijazah sarjana dan 2 orang ialah tahap lain-lain. Dalam bahagian ini, majoriti responden iaitu 82 orang responden mengemukakan bahawa mereka sangat kerap menggunakan media sosial dalam kehidupan harian. Manakala terdapat 16 orang responden kerap menggunakan media sosial, 2 orang responden sederhana menggunakannya, dan tiada responden jarang atau sangat jarang dalam penggunaan media sosial dalam kehidupan harian mereka. Dalam soalan adakah anda pernah menghadapi kes bully cyber, majoriti responden iaitu 67 orang responden mengemukakan bahawa mereka tidak menghadapi kes bully cyber, manakala 18 orang responden ada menghadapinya dan 15 orang responden mungkin menghadapi kes bully cyber. Terima kasih Zing. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Shin Hui. Raja ini menunjukkan jenis bully cyber yang pernah dialami oleh responden. Respon yang banyak direkodkan ialah mesej gangguan dan ancaman, komen atau meme yang negatif dan tidak senonoh, penyamaran dan sexting. Raja ini menunjukkan 67% responden tidak pernah melibatkan diri dalam bully cyber, manakala 21% dan 12% responden mengatakan mereka mungkin atau pernah melakukan bully cyber. Melalui raja ini, kebanyakan responden mengatakan kekerapan kes bully cyber berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia adalah tinggi. Raja ini menunjukkan kesan negatif yang akan berlaku kepada mangsa kes bully cyber. Respon yang banyak direkod adalah stres, kemurungan, hilang keyakinan diri dan gangguan pada pola makan dan tidur. Untuk bahagian kepentingan etika dan beradaban, terdapat 15% responden tidak setuju bahawa kesedaran etika dan beradaban akan mengurangkan kejadian kes bully cyber di Malaysia. Hal ini boleh dikaitkan dengan raja ini, iaitu kebanyakan responden bersetuju bahawa faktor lain juga akan mengakibatkan bully cyber walaupun seseorang itu mempunyai etika dan adab baik. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya Chen Xing akan bersambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Shin Hui. Selamat sejahtera, nama saya To Chen Xing. Saya akan menyambung pembentangan analisis dapatan untuk kepentingan etika dan peradaban. Berdasarkan data, 72% responden bersetuju bahawa etika dan peradaban adalah perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam penggunaan media sosial. Dalam soalan seterusnya yang bertanya tentang kesan tidak beretika semasa menggunakan media sosial, 82% responden menjawab seseorang itu akan mempengaruhi
emosi dan perasaan orang lain. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang analisis dapatan untuk usaha pencegahan kes buli cyber. Untuk soalan ini, sebanyak 51% responden sangat bersetuju bahawa kerjasama antara pihak ibu bapa, sekolah dan kerajaan amat penting dalam pencegahan kes buli cyber. Tambahan pula sebanyak 66% responden bersetuju bahawa mangsa kes buli cyber perlu melaporkan kes tersebut kepada pihak berkuasa dan menyekat akaun media sosial pembuli cyber bagi mengelakkan sekali lagi terlibat dengan kes buli cyber pada masa depan. Setakat ini sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sebelum menutup tirai pembentangan, saya Nur Suryani binti Nasir ingin merumuskan bahawa kes buli cyber sedang menjadi satu fenomena yang membimbangkan di Malaysia. Hal yang demikian kerana ancaman buli cyber bukan sahaja mewujudkan tekanan perasaan kepada seseorang, malah ia boleh mengakibatkan kehilangan nyawa kerana kecenderungan individu untuk membunuh diri. Antara isu yang mendorong buli cyber berluasa di Malaysia ialah kurangnya kesedaran masyarakat tentang masalah buli cyber. Hal ini akan mengakibatkan impak negatif dari segi emosi, fizikal dan mental. Isu pengabaian pengalaman etika dan peradaban dan adab dalam media sosial juga merupakan masalah kerana pengguna cenderung untuk menyalahguna platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram untuk mengancam pengguna lain dengan melakukan kegiatan buli cyber. Kajian ini dijalankan untuk meninjau kekerapan ancaman buli cyber di Malaysia, mengenal pasti kepentingan etika dan peradaban dan menyelidik langkah-langkah dalam usaha mencegah buli cyber. Kaedah kajian ini merupakan kaedah persampelan di mana borang soal selidik iaitu Google Form digunakan untuk mengumpul data-data kajian dan data yang diperoleh iaitu data primer berbentuk kuantitatif, manakala data sekunder yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah merupakan rujukan internet yang sangat membantu dalam pelaksanaan kajian ini. Dari segi penganalisaan data pula, statistik yang digunakan adalah statistik berbentuk deskriptif. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Nur Suryani. Nama saya Umi Fatini binti Razali dan saya akan membentangkan bahagian terakhir iaitu refleksi. Melalui kajian ini, kami mendapati bahawa etika dan peradaban dalam penggunaan media sosial adalah sangat penting bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Hal ini demikian bagi melahirkan generasi negara yang mempunyai tahap moral dan pendidikan yang tinggi di samping dapat memberikan imej negara yang baik di mata dunia. Oleh sebab itu, sebagai pengguna media sosial, kita perlulah sentiasa menjaga adab dan pertuturan ketika menggunakan media sosial. Pihak berkuasa juga hendaklah memainkan peranan penting dalam menangani isu buli cyber agar kes buli cyber dapat dicegah dengan lebih efektif. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu lebih tegas dalam menguatkuasakan undang-undang dan membanteras kes buli cyber dengan memberi hukuman yang setimpal supaya kes seumpama ini dapat dikurangkan atau dihapuskan. Daripada kajian yang dijalankan juga, perkembangan teknologi semasa adalah seiring dengan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Penggunaan media sosial yang bermanfaat akan mendatangkan faedah dan sebaliknya jika digunakan untuk cara yang salah akan mendatangkan kemudaratan. Sehubungan dengan itu, kita perlulah memastikan dan sentiasa mengamalkan etika serta adab dalam penggunaan media sosial yang betul agar kejadian buli cyber tidak berlaku. Akhir kata, kami berharap agar rakyat Malaysia yang hidup dalam kalangan masyarakat majmuk dapat memupuk etika dan adab penggunaan media sosial yang baik agar kesepaduan dan kesejahteraan negara dapat diperkukuhkan dan berkekalan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan salam sejahtera.